Selamat pagi, selamat petang, selamat malam dari mana anda tonton. Hari ini kita ada satu episod khas yang dihaskan untuk GG Leaders. Apa itu GG Leaders? Google Educator Groups. Right? Okay? So, saya mau highlight leader-leader yang terhebat yang ada di Asia ni. Yang kali ini saya ada satu kawan dan jemputan khas yang saya telah jemput dari Cukai. Di mana Cukai tu? Siapa dia? Nama leader ini adalah Cikgu Nurul Ain. Okay? Tanpa membuang masa, saya tak mau perkenalkan dia, biar dia yang perkenalkan diri dia. Okay? Selamat datang ke Champion Podcast, Cikgu Nurul Ain. So, if you don't mind, kamu boleh ceritakan sedikit siapa kamu dan sejak apa yang kamu ajar dan di mana Cukai? Saya pun tak tahu di mana Cukai. Yes. Oh, you kena datang Cukai. Okay, hai, selamat petang, selamat pagi ataupun selamat malam kat mana-mana pun you all ada. Okay, nama saya ialah Cikgu Ain, nama penuh Cikgu Nurul Ain binti Abdul Rahman. Okay, leader from GEG Cukai. Cukai tu kat mana? Cukai tu dekat Terengganu. Terengganu tu besar, Cukai tu adalah satu daerah di Terengganu. Orang kata Cukai ni kawasan yang barang-barang dia mahal setanding dengan Kuala Lumpur lah. Kalau orang yang biasa KL dia datang Cukai, dia akan rasa wah macam KL. Okay, dekat Terengganu, Kuala Terengganu, daerah lain barang-barang diorang lagi murah berbanding dengan Cukai. Cukai adalah barang daerah paling mahal lah. Okay, pada kawasan minyak. Okay, saya merupakan cikgu matematik. Okay, dah mengajar selama hampir 13 tahun. Okay, dah mengajar ini termasuk di sekolah yang ketiga. Sekolah yang pertama di Selangor. Yang kedua di Kuala Kemaman selama 10 tahun dan baru 3 tahun di sekolah yang terkini lah. Okay, lepas tu apa lagi Nama, okay, tak ada dah. Okay, itu je lah. Okay. Tadi cikgu ada mention tentang matematik. Tapi sebagai seorang yang selalu menatap dan bukan stalker lah audience saya bukan stalker, dia memang macam idol juga. Orang matematik tapi fokus dekat membaca. Baca alone dengan Google Book. Boleh Cikgu Ain ceritakan sikit mengapa ke sana dan bukan matematik, dan adakah anak-anak adalah sebab dia? Good questions. Okay, kenapa kita, walaupun kita ni adalah seorang cikgu matematik, okay, bukan asasnya orang ASK ataupun RBT, okay, kenapa kita fokus kepada membaca? Sebenarnya, dia sebenarnya nak membantu rakan guru sebenarnya. Asalnya nak membantu rakan guru. Especially guru bahasa Inggeris lah. Dia ada datang tanya kan, ni nak buat apa budak kita ni semakin tak nak membaca, kurang membaca. Vocab memang tak macam murid-murid yang dulu kan. Sebab dia orang suka membaca buku yang fizikal tu. Sekarang ni dia orang lebih terdedah kepada gadget. So kita gunalah kelebihan gadget tu yang ada apps yang memang free. Okay, lepas tu dia memang seronok. So kita perkenalkanlah read along kepada murid-murid kita. Memang kata sebab ni yang pertama memang anak lah kan. Bila kita nak memantau ni, kita nak mantau kalau kita kan sibuk kan. Kalau kata macam mana nak pronounce ni, nak ni kan. Alamak macam kacau lah ni. Kita pun ada kerja lain kan. So, kita duduk cari-cari. Oh, satu hari tu adalah tertengok pasal read along. Dia tu baru lagi. Read along ni baru lagi. Untuk web tu bulan berapa 2022. Untuk apps tu dah lama tapi dia belum support untuk iOS lah. Dia boleh untuk Android. Tapi kita dah bagi cadangan kepada pihak Google lah, management untuk update aplikasi Read Along ni untuk lebih mesra pengguna, untuk semua lagi boleh digunakan secara meluas untuk pengguna-pengguna iOS dan Android. Okay. Tu je lah. Best kan? Walaupun bukan matematik kan? Macam mana dengan Google Book yang terbaru
Dan saya Google dapat Book tu sebenarnya dia ni adalah task untuk kita orang sebenarnya present untuk webinar sesi akan datang yang SSTP bagi. Okey. Ah. Untuk daerah cukai ada tajuk ni, tajuk ni, tajuk ni. Alamak, susahnya tajuk Google Scholar, tajuk Google Book dengan YouTube. YouTube familiar. I ni memang macam okay, I tak nak YouTube, I bukan YouTuber. Okay, lepas tu macam scholar books macam okay, lepas tu jenis macam okay lah kita nak mencabar diri kan, nak tahu. Okay, tak pernah dengar ni Google Books ni, apa ni? Explore lah. Lepas explore tu boleh buat poster ni sebab macam tak banyak orang dedahkan dengan Google Books kan. Lepas tu buatlah poster sambil-sambil godek santai-santai je tu buat poster tu. Lepas tu macam lepas tu explore benda ni macam best. Lagi-lagi untuk orang yang nak buat inovasi ataupun nak menulis kajian tindakan, sangat membantu. Sebab apa? Dia ada satu bahagian dia ada part yang kita boleh cite kata-kata tu daripada buku tu. Jadi dia memang mengikut spesifikasi APA. Untuk kajian tindakan kena ikut formula APA kan. So macam alamak bestnya. Dia lebih kurang Google Scholar juga. Tapi yang ni lagi best. Lepas tu macam kita nak beli buku, kadang-kadang kita nak review kan. Sebelum kita beli satu-satu buku. Kadang-kadang beli alamak macam tak berbaloi je beli buku ni. Orang cerita best. Jadi kita boleh buat review melalui Google Books. BM ada, BI ada, you nak tahun bila pun ada, yang latest punya, first version punya pun ada. Itu yang bestnya Google Books. Okay? Terpengaruh tak? Ya, terpengaruh. Jadi untuk penonton, saya rasa kamu boleh cari balik webinar-webinar yang dikatakan oleh Cikgu Ain. Saya tak tahu bila ini akan disiarkan. So go find this out and support Cikgu Ain. Bagi dia banyak like. Okay. Now, okay. Kita cakap benda yang bagus dah. Kita pergi ke cabaran-cabaran. Kenapa idea memang kita selalu dengar dari kolik-kolik kita, dari kalangan even masyarakat luar. Senang ke nak integrasi semua ini dekat sekolah? Atau macam mana cerita permulaan ke success story sekarang? Kalau don't mind share. Ini rasa macam soalan ni memang orang kata setiap kejayaan tu lebih manis datangnya daripada cabaran. Betul tak? Setuju tak? Betul. Okay. Setiap orang dia nak sampai ke level yang tertentu mesti ada cabaran masing-masing. Mesti ada kisah dia kan. Okay, lepas tu macam nak kata cabaran. Mustahil tak ada cabaran. Semua orang ada cabaran. Itu up pada diri kita. Kita nak anggap benda tu sesuatu yang kecil ke, sesuatu yang besar ke, nak fikir lama ke, nak bertindak ke, semua tu atas kita. Kadang-kadang kita ni terlalu memikirkan kata-kata orang. Macam boleh ke buat macam ni? Boleh ke nak integrasikan matematik dengan ICT? Nanti kan tak habis silibus. Ada yang cakap macam tu. Ada yang cakap matematik ni tak sesuai dengan ICT. Ada juga orang cakap macam pendidikan Islam tak boleh. Tapi Ain tengok macam cikgu juara digital, edufluencer, diorang ni tak kira mengajar apa-apa subjek. Ada yang ustazah, ada yang mengajar bahasa Melayu, ada yang mengajar sains, semua aktif untuk mengintegrasikan mata pelajaran diorang dengan teknologi. Okey, cabaran lain selain daripada kata-kata yang tak enak didengar, kita ada cabaran kita tak mahir dengan benda tu. Kan? Kita tak mahir dengan satu benda aplikasi yang baru. Kita nak bagi dekat murid tapi kita tak tahu. Jadi kalau kita malu bertanya, kalau kita malas nak mencari ilmu tu, jadi kita rasa macam bila kita nak maju? Kita dah ke arah transformasi pendidikan digital kan? Dah ada perancangan dah tu. Jadi kita sebagai guru, sebagai pembimbing, kita lah kena
take action untuk kita orang kata tingkatkan kita punya kemahiran. Situ. Itu yang kedua. Yang pertama tadi kata-kata tu, yang kedua kemahiran tu kita kena rajin. Okay, yang ketiga cabarannya lagi, mungkin cabaran daripada segi gadget. Kita kata, okay, semua cikgu ada yang kata semua cikgu mampu. Okay, betul. Tapi pilihan yang betul tu, kadang-kadang kita terikut kan sebab Ain bukan berlatar belakang kat ICT. Okay, Ain tak tahu yang mana the best. Kita kena pilih. Cabaran kalau kita jenis orang yang suka mengedit, kita kena beli spesifikasi laptop macam ni. Kalau kita just nak guna basic, kita prefer yang macam mana. Yang tu pun merupakan cabaran sebenarnya. Gadget seperti macam kita nak buat YouTube video yang canggih, kita kena ada mic yang best kan. Kita kena ada speaker semua, kita kena ada aksesori tambahan. Untuk max kita punya video ke apa ke lebih orang kata elok lah, hasilnya lebih berkualiti. Itulah merupakan cabaran-cabaran. Masa pun cabaran tau. Betul. Semua cikgu sibuk. Ada Betul. yang tanya, Ain macam mana you allocate masa? Cakap tu satu rezeki untuk kita. Kan? Macam nak ada tak yang mengganggu? Kita cari masa kita. Kita allocate, okay, kita settlekan family dulu, kita plan macam mana kita nak allocate masa kita, lepas ni nak buat apa. Kena seimbang lah antara gitu. Bukan Ain ni selalu menghadap gadget, tak. Bukan selalu menghadap bergoogle meet ke, tak juga. I selalu je bising-bising kat sekolah. Antara cabarannya. Macam mana cikgu Ain handle, saya rasa ini pun banyak orang penonton pun akan tertanya-tanya. Kerana untuk pengetahuan penonton, cikgu Ain juga seorang GPGD Google. Jadi ya saya percaya banyak orang akan ingin tahu macam mana kamu negotiate atau macam mana kamu bercakap dengan pihak pentadbir, kerana kadang-kadang ada orang yang cakap pentadbir kena mula dulu, kadang-kadang ada orang yang cakap kita kena push cikgu senior dulu. Jadi apa kata Ain untuk cabaran yang ini? Yang mana siapa yang perlu mula dulu? Atau kita seorang yang perlu mula? Okay. Kita sebagai GPGD, kita adalah dilantik. Okay, dilantik tu adalah dengan tanggungjawab kan. Kita ada task kita. Okay. Mungkin ada sesetengah GPGD yang berhadapan dengan jenis pentadbir yang agak kurang memahami. Dia bukan tak memahami, dia kurang. Sebab dia bukan di bidang kita. Kan? Dia bukan in our shoes lah kan maksudnya kan. So, apa tindakan kita? So, sebelum dia tak tahu, dia nak marah kita ke, dia nak sound kita ke, mula-mula memang kita bengang juga mungkin. So, kita fikir positif, dia tak tahu, kita pergi slow talk dengan dia. Okay, kan saya sebenarnya macam ni. Okay, lepas tu kita minta tolonglah dengan pegawai-pegawai yang memerlukan khidmat kita. Buat apa-apa, macam contoh Ain akan pergi jika pentadbir lepas. Kalau macam pentadbir tak lepas, sorry, Ain tak akan pergi. Macam tu lah, dia kena ada sebab kita punya klien siapa sebenarnya? Murid kita ke yang kita nak bantu yang mungkin boleh kita bantu di luar waktu sekolah. Betul tak? Jadi kita kena fikir kita punya core business kita. Kita kena fikir macam tu. Bukan pentadbir tu dia nak marah, dia tak bagi kita keluar ke, bukan sebab bukan sebab apa? Bukan sebab dia memang nak marah. Sebab dia memang macam dia belum memahami kita. Kita kena explain dekat dia. Kita minta lah bantuan daripada siapa-siapa yang boleh bantu kita untuk cuba memahamkan para pentadbir. Okay, slow talk yang tu yang pertama. Okay, yang kedua tadi,
still ada walaupun dah slow talk tapi still lagi nak block kan pergerakan cikgu. Cikgu ni sebenarnya dia menyumbang juga sebab dia dah dilantik kan. Itu pun kerja luar kan, dalam SKPM pun dinilai kan kemenjadian guru, betul tak? Okay. Betul. Cikgu pentadbir nak benda ni, tapi bila dah diarahkan untuk pergi mana-mana, pentadbir halang. Jadi pada kita main reverse psychology kan. Macam kenalah pekakkan telinga, okay, kena sabar. Okay, kalau dia marah, kita buat baik. Kita pergi mana-mana, kita bawa something. Itu cara reverse psychology. Apa-apa pun, walaupun kata, dia bagi tu pun dah menyumbang sebenarnya. Dia bagi kita keluar pun, dia sebenarnya dah orang kata memberi sokongan. Walaupun bukan dengan kata-kata, boleh. Tapi dia membenarkan untuk kita keluar bertugas tu pun dah salah satu motivasi untuk kita. Jadi kita kena apa-apa pun kita kena appreciate. Kita kena ucapkan benda tu sebelum terima kasih kan. Sekadar perkataan terima kasih tu mahal tau. Selepas kalau kita jenis orang yang aktif dekat medsos, tak salah pun kita letak nama terima kasih atas sokongan pentadbir. Itu cara kita. Sebenarnya kita pun bawa nama sekolah. Betul tak? Betul. Yang bangga kan orang akan tanya, cikgu dari sekolah mana? Betul tak? Mewakili sekolah, mewakili daerah. Itu cara. Kita dah keluar, sebenarnya kita pun bawa nama tu, nama sekolah kita. Itu pun sumbangan juga. Okay, lagi satu, I adalah tanya beberapa orang yang sekarang ni diorang ni dah pentadbir kan. I tanya, kenapalah susah sangat kan pentadbir nak lepaskan cikgu-cikgu ni? Dia macam ni Ain, bukan tak nak lepas. Satu, sebabnya cikgu yang sama je asyik keluar. Betul tak? Betul. Kan? Betul. Awak keluar minggu lepas. Minggu depan awak keluar. Lepas tu minggu yang sama hari lain awak keluar lagi. Okay, awak dah tinggalkan anak murid. Itu sebab dia marah. Kan? Awak kena fokus kepada yang ni. Awak ni fokus kena mengajarlah. Silibus tak habis lagi. Itu sebab dia marah. Okay, dia tak marah. Dia tak adalah cakap dia marah kan. Okay, lepas tu sebab lain, dia akan fikir macam ni. Keluar tapi memberi sumbangan kepada negeri, kepada daerah. Banyak. Tapi memberi sumbangan kepada cikgu, kepada murid, kepada pentadbir. Tak ada. Kenapa nak lebihkan yang lain sedangkan kat sekolah sendiri kau tak buat apa? Itu yang orang macam aktifnya dia kat luar tapi dekat sekolah sendiri kau tak nak bantu pun cikgu kan. Itu sebenarnya. Jadi sebelum kita lebihkan kat luar, kita fokus dulu budak kita. Kita fokus dulu kawan-kawan kita. Kita bantu mana-mana yang memerlukan. Macam gitu. Soalan ni memang panas Ron. Ya, so untuk cikgu-cikgu di luar, saya katakan kamu buat begitu, itu ada bagi saya pun satu nasihat yang bagus. Dengan kata mungkin tahun depan kalau tak salah akan ada lagi banyak orang yang boleh jadi judi. Jadi ya, betul. sihatkan kepada anda bekerja untuk ke arah itu. Kawan-kawan GPGD akan yang saya akan jemput semua ke atas podcast ini akan ingin welcome anda ke kumpulan GPGD. Ya, betul. Dan berbalik kepada tadi, klien utama kita murid kan. Jadi cikgu Aim memastikan kesamaan, keadilan lah untuk akses internet. Kerana kita selalu dengar akses internet macam kadang-kadang yang B40, murid B40 tidak sama dengan M40 dan sebagainya. Jadi macam mana kamu memastikan perkara itu tidak berlaku di sekolah cikgu Ain, kerana saya rasa akses sama rata adalah amat penting untuk sekolah-sekolah Malaysia dalam beberapa tahun ini, kerana kita sudah ada dasar pendidikan digital. So cikgu Ain, macam mana apa yang kamu telah lakukan di sekolah untuk kes ini? Okey.
Rasa dia macam okay. Sebelum kita pergi kepada akses internet tu dulu Sean. Sebelum yang tu. Yang tu yang second tau. Yang first tu gadget first. Betul tak? Mm-mm. Betul? Sekarang ni kalau macam tak lama lagi nak pergi bawa murid pergi dekat Google kan. Google Mm-mm. Office. Lepas tu diorang minta murid bawa laptop. Memang diorang ada Chromebook tapi diorang pada masa yang sama tu diorang ada program lain. Okay, lepas tu mungkin tak cukup. Jadi Ain dah war-warkan dalam grup kan. Okay, kalau boleh bawa laptop ataupun segala gadget yang ada lah. Mungkin tablet, mungkin Chromebook. Okay, so sekarang ni Ain dapat maklum balas daripada parents. Cikgu tak ada laptop. Saya menggunakan PC. Kan? Okay. Sampai ada tahap Sean, saya nak pinjam jiran pun saya malu. Effort parents kan. So macam tu nak cakap, ya Allah kesiannya, kata ada lagi kan. Pada zaman yang macam ni, okay, ada lagi family yang belum ada laptop. Okay, kadang-kadang bukan dia orang tak ada. Satu family sekarang ni ada satu laptop pun dah cukup. Dia orang lebih utamakan kepada mungkin kakak yang dekat you kan, yang lebih memerlukan. Sekarang ni murid sekolah rendah nak guna laptop buat apa? Jadi macam benda tu belum diperlukan. Jadi dia orang pun tak payah bawa lah, tak perlu didedahkan lah. Okay, yang pertama tu gadget. So macam mana kita nak bagi kesaksamaan kepada diorang ni? Diorang ni kalau kita cakap nak suruh type guna keyboard, diorang tak mahir tu Sean. Okay. Sebab I pernah tengok kan anak murid I tekan keyboard macam nak main piano. Boleh bayangkan? Macam tu. Macam tu. Saya cakap, you all main macam ni tekan keyboard. Lepas tu cakap, kalau tekan handphone you tak pandang pun boleh type kan? Diorang lebih familiar dengan handphone. Diorang tak reti dengan PC ke, laptop ke, diorang tak. Jadi, so kita ni cikgu ni, kita ada laptop sewaan kan? Betul. Mungkin ada PC kan? So gunalah time tu untuk kita dedahkan murid ni. Kita bagi dia peluang. Itu cara kita. Jadi mungkin dia orang minat. Lepas tu kan macam nak cakap dah minat, takkan nak bagi tahu mak belikan laptop satu. Tak adalah. Dia minat, lepas tu dia akan minat pada kita. Lepas tu dia akan minat pada subjek kita. Betul. Jadi itu cara dia, kita nak tarik dia. Lepas ni dia boleh belajar lagi. Itu yang pertama lah, gadget lah. Itu cara Ain lah. Nak suruh dia orang beli memang tak lah. Lepas tu duduk dekat makmal tu memang dia orang berkongsi, kita guna semaksimum masa co-curriculum kita guna. Kalau ada latihan pun untuk bertanding apa-apa, memang kita orang panggil murid ni datang kat sekolah. Sebab dia orang tak ada gadget. Belum lagi masalah internet. Jadi first tu memang kena atasi gadget. So kita orang memang menggunakan semaksimum lah laptop sewaan tu untuk murid. Sampai dia punya keypad tu belengas lah. Ramai sangat yang guna kan. Lepas tu yang kedua, akses internet kan. Sekarang ni kita ada laptop. Okay, PC yang lama tu nak tinggal kat mana? Nak buang kat mana? Nak campak kat mana? PC yang lama dia tak attach sekali kan internet tu kan. Internet kan tak ada. Jadi macam mana nak buat ni? Orang PC yang latest pun ada sambungan internet kan. Macam mana kita orang nak buat? Okay, kita orang dalam usaha untuk minta dongle ataupun pasanglah kad tu dekat apa PC-PC lama tu. Sebab kalau tak guna Sean, dia akan rosak. Betul. Jadi benda tu, benda kan elektronik kan. Jadi kena guna. Okay. Lah, orang kata nak guna apa? Wire fiber. Sambungan kan. Kita orang dah dekat GPN. Dah up dekat SSTP. Tu pun bajet lah. Kan. Benda tu mahal lah. Untuk pasang benda tu kosnya ribu. Jadi kita hold dulu
Untuk yang mahal tu kita beli dongle dululah. Satu dongle dalam 18 ringgit lebih kan. Kita beli dulu untuk berapa PC, dia orang boleh share. Macam tu lah caranya. Inisiatif kita lah. Kita kena macam mana kita kena fikir kita nak memberi kepada murid kita. Macam tu. Mungkin lepas penonton yang mendengar, kalau kamu rasa kamu mau menyumbang, saya akan letak description di dalam description akaun PIBG sekolah Cikgu Ain. Kalau tiada tentangan dari sekolah Nurul Ain, saya akan letak di bawah. Jadi kamu boleh tekan ke description untuk menyokong this movement lah. Saya rasa sebagai penonton kita perlu gather bersama ya untuk menolong satu sama lain. Lagi satu. Tadi kan gadget kan. Okay, guna laptop kan. Yang kedua, kita nak beli dongle tu kan. Sebab kita nak guna fiber punya wire tu kan. Okay, yang ketiga, kita orang nak renovate sikit lah. Kita orang akan kita pilih bilik, kita wiring sendiri. Sebab bilik tu, Syah apa? Bilik tu dia tak ada plug untuk komputer kan. Satu komputer 3 plug. Bayangkan kita ada 18 PC. Macam mana nak wiring tu? Jadi kita gunalah kepakaran cikgu-cikgu kita yang boleh bantu nak buat benda tu. Tapi benda tu agak kata berbahaya jugalah kan. Sebab dia bukan bilik komputer. Tapi kita nak menyediakan tu untuk menjadikan sekolah kita tu sebagai sebaru valley, digital valley. Kita nak jadikan sekolah kita tu sebagai digital valley. Kita kena berkorban sikit lah. Kena hard work sikit lah. Okay, lepas tu selain daripada tu, kita orang juga dalam perancangan kita minta dana lah daripada pihak Google untuk sumbangan Chromebook. Okay, masih lagi menanti. Okay. Dan kata alternatif lah in case tak ada kan. Kita kumpul lah, kita beli sikit-sikit untuk murid kita. Sebab PC ni dia Windows 7. Sekarang kita pakai Windows 11 kan. Betul. Kalau update, bayangkan PC tu jadi apa. Takkan nak cakap okay jangan tekan butang update. Kalau budak tu tekan butang update habis. Jadi kita buatlah, kita prepare, kita sediakan, kita cari untuk kita sediakan Chromebook yang refurbish pun okey. Kan? Betul tak? Betul. Itulah caranya. Kita nak bagilah. Jadi penonton, jom kita sokong sekolah Cikgu Ain. Saya akan letak description bank PIBG mereka dekat bawah kalau Cikgu Ain sudah dapat approval daripada pihak PIBG beliau lah. Right. So, cakap tentang budak lagi, kena memang klien utama kita budak. Macam mana Cikgu Ain lihat case privacy murid? Kena melihat sekarang macam dekat beberapa minggu ni semasa coding ini dijalankan, banyak exposure telah dikeluarkan oleh pendawah teknologi, page pendawah teknologi di mana banyak leakage privacy data. Dan macam mana kamu nampak untuk budak-budak kecil? Maksudnya macam boleh mungkin di mana mereka berada dikesan dan macam tak selamat untuk budak-budak kecil kita. Apa pandangan Cikgu Ain tentang ini? Maksudnya safety daripada segi ID dia ke macam mana kan? ID dia 5 dia kan? Betul. Dengan kalau budak itu aktif menggunakan ID dia, mungkin dia boleh track down guna GPS oleh hacker tu. Macam mana Cikgu Ain? Okay. Dia macam ni tau. Kalau kita cerita dekat budak ni, especially budak sekolah rendah, ada diingat ke Sean? Tak ada. Dia bukan budak sekolah menengah yang boleh fikir bahaya semua benda tu kan. So, yang ni I nak bakar lagi ni. Kita ada, Google ada satu apps kan di internet Western, betul tak? Betul.
Yang tu ada dalam delima. Okay. Dia sebagai rakan delima kot. Gunalah benda tu untuk budak ni belajar tentang internet safety melalui permainan. Kalau kata Ain hari ni nak buat apa hari ni nak main game je. Dia cakap macam tu kan. Main game je. Dia cakap tu. Main game? Main game apa? Game Google. Tentang apa ni? Dia cakap okay ini sebenarnya tentang macam mana nak bina password. Sebab dia melalui game. Macam mana nak bina password. Macam mana nak jaga kita punya security. Tapi melalui permainan. Jadi memanglah kita dedahkan budak ni dengan Be Internet Awesome, ada Interland tu kan. Dia orang suka sebenarnya melompat-lompat. Dia orang macam main game apa Mario dulu zaman-zaman dulu kan. Macam tu lah permainannya. Dan dia ada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi boleh pilih lah untuk budak kita guna bahasa Melayu. Dia ada pergi scroll dekat bawah tu, ada bahasa Melayu, option bahasa Melayu. Lagi mudah lah. Ada 4 stesen, 4 tempat tu boleh pilih nak pergi yang ni jenis macam ni. Yang ni jenis yang macam ni. 4 tempat tu untuk 4 game yang berlainan lah. Lepas tu kan bila dah siap satu tu dia akan dapat sijil. Jadi budak ni seronok lah teacher. Bila nak print sijil. Lepas tu sebab kita orang buat masa kelab komputer tau. Kalau relief pun boleh buat. Tapi kalau relief 30 minit tak sempat lah. Sebab nak buka lagi kan. Nak internet lagi semua. Jadi kita buka waktu co-curriculum. Dedahkan dengan benda tu. Lepas tu kita orang cakap macam ni. Sekarang ni ID Delima kalau dia orang buka untuk Canva benda yang sangat orang nak. Kalau dia orang buka zaman PDPR, murid-murid ni dia dapat account pro, account for education free. Kan ada yang Ain tahu mak ayah bukan cikgu, anak ada ID Delima. Okay, mak ayah tu ada kedai printing. Dia menggunakan ID anak. Faham tak? Untuk bisnes. Faham. So cakap benda ni kena pesan dengan budak. Ini untuk awak guna untuk belajar. Awak hafal, jangan tinggal kat mana-mana. Kita orang setiap kali nak masuk makmal, make sure ID ingat tak? ID tak ingat tak payah masuk. Sajalah. Tak adalah macam tu kan. Lepas tu memang mula-mula diorang tak ingat. Lepas tu lama-lama diorang boleh ingat lah. Cuma jaga seorang murid, seorang ID tanggungjawab masing-masing. Kena pesan macam tu. Lepas tu buatlah 2-step verification ke. Benda tu kan penting sekarang kan. Senang sangat nak hack. Segala apa maklumat kita pun semua kena buat 2-step verification. Scammer semua ada. Tu kita kena tekankan lah. Selain daripada main Be Internet Awesome tu. Tu cara Ain lah. Jadi untuk penonton-penonton yang berdekatan dengan cukai, kalau kamu rasa saya masih tak faham apa tu Be Internet Awesome, kamu boleh jemput cikgu Ain ke sekolah-sekolah kamu di stop. Because betul Be Internet Awesome ada dekat Delima dan lebih berkaitan tentang cyber security. Tadi cakap tentang Canva. Tadi saya sangat suka bila cakap Canva. Kenapa apa? Dalam Canva ada AI, Artificial Intelligence. Buzzword of the year, buzzword since last year. Dan sejauh mana cikgu Ain bersetuju bahawa AI ni, tadi kamu sudah cakap ibu bapa guna ID anak sendiri. Jadi sejauh mana cikgu Ain bersetuju bahawa teknologi mungkin menggantikan peranan guru sepenuhnya. Dan apa langkah-langkah yang boleh diambil supaya ianya tidak disalahgunakan di era yang saya rasa akan sentiasa berubah dari tahun ini ke tahun akan datang. Ya, juga. Saya tengok pada soalan Sean ada 3. Satu AI. Lepas tu peranan guru. I don't. Lepas tu boleh ke tak
untuk nak mengatasi daripada salah guna kan. Sudah. Okey. Jadi AI. Okey, AI. Sekarang zaman AI. Okey. betul, Read along ada AI, okey? betul, Kan? mm, Google Lens ada read along, betul tak? Kenapa betul, dia cakap pasal Google Lens? Sebab diorang pergi mana-mana, even nak order makanan, scan, betul tak? betul. Gunalah Google Lens. Okey. Tu pun sebenarnya adalah AI. Okey, Mm, tanya nak shopping baju, tengok orang tu pakai baju cantik kan. Angkat mm, Google Lens, angkat Google Lens. Baju oh, ni brand apa? Okey, itulah contohlah kan. Itu penggunaan AI. Okey. Kalau dekat sekolah, memang yang pertama read along lah. Okey, yang kedua Canva. Okey, macam mm, mana kita buat? Dia sebenarnya dalam Canva ni sangat menarik tapi prompt dia ringkas saja. Sesuai untuk murid sekolah rendah. Kita bagi guide. Contoh kan, okey, awak guna ayat ni, ayat ni, ayat ni, awak tukar sikit, awak nak macam mana? Sekali cuba tak jadi, cuba lagi. Diorang dah menarik ni. Diorang, alamak teacher jadi macam ni ah. Lepas tu, teacher kalau buat macam ni, buat macam mana? Jadi macam mana? Awak try. Dia cakap macam tu. Okey, kebebasan kepada awak untuk cuba. Sebenarnya dekat mana tu AI dalam Canva tu macam magic-magic tu lah. Magic image. Okey, masukkan perkataan, keluar image. Macam Ain pun pernah buat kan 3D image guna AI, guna Canva. So kita bagi tahulah dekat budak sebenarnya guna ChatGPT ke Bing ke mungkin too extreme untuk murid ni sekolah rendah kan. So kita guna Canva. Itu salah satu contoh lah kan. Read along dia lah sebab dia boleh tahu detect salah ke betul ke kan. Okay, nak kata apa peranan. Soalan yang kedua. Satu soalan 3. Okay, yang kedua. Boleh tak teknologi ni menggantikan peranan guru zaman sekarang kan? Tak, tak boleh. okay, Setuju tak? alright. Okay, dengar. Okay, Okay. sebab apa? Cikgu ni penting. Okay, teknologi pun penting. Zaman sekarang, teknologi ni sumber pendidikan. Cikgu ni sumber rujukan. Betul tak? Okay. Betul. Tapi cikgu, teknologi tidak boleh menggantikan peranan cikgu. Tapi cikgu kena tukar peranan sesuai dengan zaman. Dulu cikgu merupakan aktor di pentas utama. Macam dalam kelas kita lah segala-galanya. Kita lah pelakon utama. Sekarang bukan. Okay, sekarang ni kita sebagai apa cikgu? Cikgu sebagai pembimbing. Cikgu sebagai penyelaras. Cikgu sebagai penggerak. Itu peranan cikgu pada zaman sekarang. Cikgu sebagai orang kata penggerak pendidikan active learning. Cikgu kena tahu role cikgu selaras dengan standard 4 SKPM. Betul tak? Itu peranan cikgu yang dalam SKPM tu garis panduan untuk kita kena jadikan dia tu selaras dengan peredaran zaman. Itulah. Tapi yang tak cakap lah media kata apa tradisional tu tak relevan. Still lagi relevan. Tak adalah kita fully nak guna teknologi. Ada certain time kita guna. Mungkin 2-3 kali seminggu. Tapi kita tak tinggal cara tradisional. Contoh matematik kan. Betul. Kita masih menggunakan cara lama. The best way is hafal. Betul tak? Okay. Sebelum hafal, kita perkenalkan dia dengan orang kata fakta dulu. Konsep. Kita kenalkan konsep dia melalui permainan. Yang tu kita gunakan digital. Tapi bila dah faham konsep, kita balik pada tradisional. Apa-apa nak cepat, nadi matematik, you mesti hafal sifir. Macam tu. Kan? Boleh tak Sean? Ya, jadi maksud cikgu Ain ialah AI bukannya lawan tetapi adalah asisten kita, tangan ketiga kita yang boleh Betul.
kita pada masa kini dan masa akan datang. Ya. Tapi kan kalau kamu masih ingat ada satu video viral dulu, saya rasa juga Ain pun pernah nampak mereka guna Alexa. Satu budak ini dia guna Alexa. Dia cakap, Alexa, 3 plus 2 is equal to what? 5. Kamu rasa ini akan berlaku dekat Malaysia tak? Oh, rasa berlaku se. Rasa Uh, akan berlaku. Sebab dan diorang ni kan dalam matematik darjah 6, diorang dah diperkenalkan dengan kalkulator. Kan? So, diorang akan cakap macam ni, cikgu, kenapa nak kena bilang banyak-banyak tu sampai ratus ribu semua benda tu? Sedangkan kita kan dah belajar kalkulator. Okay. Yang ni untuk awak cek jawapan je bagian cikgu. Tapi awak kena tahu cara yang betul macam mana nak dapat jawapan. Kita kena explain kat budak lah. Sekarang ni tak payah tunggu kalkulator, handphone pun ada sebenarnya. Google pun boleh kan? Define kan apa-apa. So benda ni sekarang ni bukan dekat luar negara, dekat dalam Malaysia pun dah ada. Budak kita kan pergi kan, berapa harga benda ni? Kejap padahal betul Sean, senarai harga, kata harga tu dah ada dekat barang. Tapi dia still lagi nak pergi scan. Kan? Tu anak I. Atau tahu anak orang lain. Jadi maksudnya akan berlaku ketidakseimbangan dalam pembangunan kemahiran yang perlu, yang asas yang perlu budak tahu dan apa yang mereka macam mereka kantong kedai ni jadi kawan baik. Betul. Dia macam ni. Kita ajar jalan jauh Sean. Nak pergi sana belok sini. Kenapa nak guna jalan jauh, jalan yang susah sedangkan kemudahan dah ada? Itu budak zaman sekarang. Kenapa nak susah-susah? Guna je lah telefon. Google kan ada. Sekarang ni apa benda semua apps kan ada. Jadi diorang apa-apa kejap tanya ni. Cikgu, ni. Okay, even kata zaman sekarang, TikTok ke YouTube? Diorang akan pilih TikTok kan? Betul. Diorang tak tengok dah YouTube video panjang ni. Diorang tengok TikTok je. Itulah orang kata diorang lebih mencari kepada yang senang. Jadi tak ada balancing antara nak fahamkan konsep tu dengan nak dapatkan jawapan. Macam tu lah. Jadi macam mana juga Ain rancang untuk meningkatkan kemahiran teknologi sis kalau melihat budak-budak sekarang seperti apa yang juga Ain cakap, lebih berfokuskan kepada get easy dan cikgu sini saya rasa mereka pun kena learn the hard way. Mereka kena belajar cara susah, kena mereka perlu meningkatkan kemahiran digital anda. Jadi macam mana kamu buat LDP di sekolah kamu, terutamanya dengan cikgu-cikgu yang mau bersarah ni, macam mana kamu handle group ini? Kerana saya rasa cikgu muda yang menonton pun akan ada pertanyaan ini, dan ini adalah satu cabaran untuk semua cikgu-cikgu muda di Malaysia ini. Jadi macam mana juga Ain satu untuk murid, satu untuk cikgu. Soalan itu lebih kepada untuk cikgu. Okay, betul. Nak kata tua taklah kan, muda lah ni. Okay, betul. Dekat sekolah kita ada golongan yang dah nak bersara, okay, yang dah menolak teknologi, kan? Ada yang umur dah nak mencapai pencen tapi mahu belajar. Jadi ada dua type yang berbeza. Dah nak bersara, tak apalah, nak pencen dah. Yang nak bersara, okay, nak pulun, nak belajar macam-macam sebelum bersara. Ada yang jenis macam tu. Okay, ada yang play safe. Ada juga kan, tak payahlah belajar, ada dah. Kau mahir dah benda ni, tak payah belajar. Apa-apa bagi dekat dia je. Ada juga macam tu. Okay. Jadi macam mana kita nak buat ni? Untuk orang-orang macam ni kan. Kita tak payah pergi jauh lah. Kita pergi dekat sekolah kita je. Ada beberapa yang macam ni.
Okey. Cara Ain, macam Ain duduk dalam team ICT. Mm-mm. Kita orang akan plan. Okay, bulan ni setahun tu kita orang ada plan kan. Plan untuk murid tu biasa, plan untuk cikgu. Okay, kita nak select ladap ICT, belajar teknologi. Okay, kita tak bagi yang hardcore punya. Kita bagi yang basic, intermediate punya. Yang advance tu bagi Ain lah. Once you dah mahir basic, untuk advance you explore sendiri. Okay. Okay, lepas tu kita plan. Lepas tu kita plan aktiviti. Apa apps yang kita nak bagi tahu dekat cikgu ni. Siapa person yang in charge. Okay, untuk bulan ni contoh I nak bagi Google Site. Siapa sasaran dia? Kita tak nak bagi semua. Ada guna ke Sean kita nak ajar site kepada orang yang tak berminat? Tak ada. Kita fokus orang muda yang minat dan dia berkepentingan untuk sekolah tu. Okay, contoh Google Site. One stop center untuk sekolah kita kan. Okay, siapa yang bertanggungjawab? SUHAM, SUCO, penyelaras PSS. So kita kumpulkan yang ni. Kalau dia tak nak, bawa sekali SU dia sebagai backup. Apa-apa nanti you take note ni bahagian you. Macam tu. Macam tu lah. Dan kita tak bagi cakap tak. Kita hands on. Dia kena buat, dia kena berbengkel. Lepas tu cakap at least hasilkan satu page yang ada benda ni. Kalau tak buat, boleh tak Ain, bila kita dah hands on kan, dia akan cakap, oh rupanya dia boleh link kat sini. Bila copy link jadi macam ni, bila embed jadi macam ni. Itu hasil daripada berbengkel. Kalau kita macam bagi, memang tak lah. Itu untuk site bagi Ain, kita ada sasaran kita siapa. Okay, yang kedua contoh contoh lain. Contoh Google Keep. Itu senang. Tapi still lagi ada yang tak tahu. Bagi Ain, yang ni Ain cakap macam ni. Ini basic. Ain nak sasarkan kepada semua cikgu. Kumpulkan semua. So yang tu masuk dalam plan jugalah. So bila hari tu hands on juga. Kita perkenalkan dulu ladap Ain ni. Ladap Ain jenis bukan ladap yang you bagi orang dengar. Ladap Ain ni jenis you buat, ada quiz dan ada reward. Kita ada merchandise kan, kita dapat kan. So kita kumpul. Untuk siapa lagi, bukan untuk kita, untuk kawan kita. Betul. Jadi Ain tak nak ni yang one way. Mesti nak two way. Bagi Ain itu lagi berkesan lah. Ain nak ladak yang berkesan untuk cikgu. Okay, contoh macam Google Keep tu kan. Okay, lepas tu contoh next time dah habis dah bengkel tu kan. Okay, kita bawa laptop. Itu sebagai standby je Sean. I buat aksesori je. Padahal I main handphone. Lepas tu orang tanyalah, you orang tengah meeting, you main handphone buat apa? I tengah taik. Taik guna apa? Guna Google Keep. Oh, yang hari tu I ajar tu. Dia ingat. Tapi diorang ni, diorang tak tahu nak apply masa mana. Jadi kita pun berkempen lah macam tu. So lepas habis meeting, sambil-sambil type tu kan. Padahal Google Keep tu kan boleh share direct. Kan? Yang boleh share kepada Google Docs. Itu sangat memudahkan orang yang nak mencatat minit mesyuarat tu lah. Kita bantu dia, macam tu. So, yang tu lah antara cara ladap kan. Okay, kita fokus ada certain, macam kan, ada certain yang kita boleh libatkan semua. Ada certain apps yang kita kena betul-betul untuk orang yang boleh dan orang yang berminat dan orang yang nak. Dia kadang-kadang dia mahu tapi dia tak minat. Tak boleh juga Syuk. Jadi nak menanamkan minat tu mencabar. Okay, sebelum kita kan GPGD, sebelum kita latih orang luar, kita nak melatih cikgu kita, kita meletakkan harapan yang terlalu tinggi. Aku boleh bantu ni, cikgu aku macam ni kan. Tapi bila kita tanya,
jomlah join ni kan. Tak ada respon. Sampai satu tahap, I minta kebenaran dengan pentadbir. Saya nak cikgu ni, I list out nama. Memang sasaran kita cikgu muda lah. Okay, sebab dia orang nak berkhidmat lama lagi. Betul. Jadi kita cakap, I nak cikgu ni. Okay, hadiri bengkel kita selama mana kita bantu. Sampai dia dapat GC level 1, level 2. Mula-mula tanya volunteer Sean. Tak ada. Lepas tu paksa rela. Faham. Dia sampai macam tu sebab ada yang tanya, untuk apa sebenarnya ni Ain? Ini tak dapat apa pun kan? Tak dapat duit pun kan? Tak naik gaji pun. Ada yang cakap macam tu. So, Ain cakap, okay, ini adalah lebih kepada pengiktirafan diri kita. Semua orang kata you nak mahir semua 12 aplikasi Google mustahil. Tapi ada je yang terror. Kan? Tapi apa salahnya you iktiraf sijil you level antarabangsa 1. Cakap at least 1. Kan? Macam kita minat. 1 tak cukup, kita ambil 2. 2 tak cukup, ambil trainer. Betul. Kan? Ada yang tak minat, agak susah. Betul. Jadi itu adalah cabaran lah Sean. Jadi macam yang tu kita list out, kita bantu. Bantu dengan cara yang orang kata sehabis lembut. Sebab kita dah paksa tadi. Kalau you nak suruh you study semua, memang tak lah. Kan? Betul. Jadi kita kena main psikologi juga. Okay, kalau untuk yang macam veteran kan? Veteran. Walaupun diorang veteran, tapi diorang guna handset jenis apa Sean? iPhone kan banyak. I tak guna iPhone. So, I tugaskan diorang untuk satu-satu part. Macam, okay, cikgu punya handphone lawa. Apa kata cikgu ambil gambar? Betul, diorang akan guna juga. Okay, lepas tu, okay cikgu ni dah ambil gambar. Cikgu pula ambil video. I allocatekan macam tu. So, daripada dia ni yang dia tak suka menggunakan handphone untuk WhatsApp dan Telegram je. Jadi, dia ada function dia akan guna iMovie. Betul? Tu cara sebab dia minat. Kita tengok handset dia dah canggih. Kan? 70% aksesori. Daripada aksesori, baik you guna 70% aksesori handset tu kan. So, kita tarik dia macam tu lah. Tu cara Ain. Ain cari kat mana kelebihan diorang. Ain tak fokus kelemahan diorang. Sebab Ain nak semua ni, okay, dia orang ada tugas masing-masing. Lagi satu, jangan bergerak seorang. Betul. Nanti you sakit kepala kan? Kita kena ada team. Ain ada team Ain sendiri. Untuk Google, Ain ada team Ain. Dekat sekolah Ain saja menghampiri 20 orang. Cukup ramai lah tu bagi Ain lah. Ain nak semua jangan berangan. Nanti you yang jatuh. Nanti you yang frust. Jadi kita ada co-leader kita, memang thankful dekat co-leader yang memang sangat-sangat helpful. Dia ada je. Dia memang okay. Captain pun okay. Walaupun last minute pun okay. Kita ada team. Untuk sekolah, team lain. ICT. Untuk Google, team lain. Kita ada 2 team yang berbeza lah. Macam gitu. Jadi, mari kita beri satu tepukan yang besar-besaran. Memang bukan senang. Dan kalau anda berdekatan dengan Cikgu Ain, saya akan anda join GEG Cukai. GEG Cukai sebenarnya sangat aktif kalau di kalangan komuniti GEG. Ya,
Dan bila cikgu yang di kalangan cikgu-cikgu yang menonton siaran ini, ada yang akan tanya, lepas join macam mana saya diiktiraf? Champion podcast iktiraf kamu. Saya memang akan jemput kamu, tapi kamu kena sampai ke tahap Cikgu Ain dulu. Memang akan dijemput. Ya, kami sudah Champion Podcast sudah hari itu sudah bercakap dengan bahagian Apex, Google Apex, dan kami akan lepas ni akan jemput semua leader-leader yang memberi sumbangan dekat komuniti mereka. Jadi jangan risau, memang diiktiraf, ya, kamu akan diiktiraf dan kami akan menyokong. Ya, mabas saya gunakan kami, saya pun adalah seorang Google trainer untuk pengetahuan tonton dan perempuan yang menonton. Hebat ni, Sean ni. Saja je dia. Right. Jadi sebelum kita mengakhiri podcast ini, kena masa mencuburi kita apa nasihat Ain, Cikgu Ain kepada semua cikgu-cikgu dekat luar, termasuk mereka yang baru posting ke sekolah dalam beberapa bulan ini. Ya, Cikgu Ain. Okay. Nak cakap Sean ni adalah satu-satunya leader yang buat podcast. Claps for him. Tanya. Okay. Untuk cikgu baru yang baru posting tu, okay, nasihat Ain. Ain ni muda lagi. Okay. Pengalaman pun sikit. Okay, lepas tu macam ni. Kita ni orang baru masuk dalam dunia pendidikan. You jangan kata tak nak. Sebab you muda. Tempoh perkhidmatan you masih panjang. Okay, jangan kata saya tak boleh ni. First try dulu. Cuba dulu. Okay, apa yang menjadikan kita hebat untuk akan datang ialah kita keep on learning. Belajar. Cuba. Jatuh, bangun balik. Dihentam pun bangun balik. Macam tu. Kan? Kena mencuba, kena berani. Okay, lepas tu jangan sombong. Kan? Walaupun kita hebat, tapi pengalaman cikgu lama tu lagi mahal, tak ada untuk kita. Sebab kita baru. Kan? Jadi kita kutiplah pengalaman diorang. Walaupun diorang ni bukan orang yang mahir dengan digital, tapi mungkin daripada segi diorang ni kaya dengan ilmu sebab diorang suka membaca. Diorang ada faham konsep apa-apa ni kan. Sebab Ain pun memang bukan sejenis yang suka membaca bahan yang ilmiah punya. Banyak sangat, terlalu banyak konsep-konsep tu kan. Mastery learning lah, apa benda lah tu. Betul. So, kita refer lah kepada orang ni. Jangan malu bertanya. Kalau kita tak faham, jangan sombong. Kita nak minta tolong dengan otai-otai pun boleh. Teruskan. Untuk orang generasi muda ni lah. Itu nasihat Ain. Untuk yang berada pada peringkat yang macam ni, belum lagi terlambat untuk kita belajar. Siapa cakap kita lambat? Kan? Tak kisahlah. Ain pun bukannya start daripada muda. Turning point Ain masa PDPR. Kan? Ain rasa ramai cikgu turning point dia masa PDPR. Masa tu. Sebelum cikgu nak share kepada orang, kita daripada tak tahu pun kita kena belajar. Kita belajar juga. Masa mula-mula pun kita nak ajar murid, kita sendiri yang belajar. Macam tu. Jadi korang pun kena belajar. Tak kira umur tu just numbers saja. Okay, lepas tu last. Boleh. Orang kata untuk hebat, untuk menjadi kata berjaya lah dengan apa yang kita nak, kita kena ada kemahuan. Kita cerdik tu memang dah. Cikgu memang cerdik. Okay. Lepas tu kita kena ada kemahuan. Kita kena berguru. Kita kena cari guru kita. Memang kita boleh belajar dengan semua benda ni. Tapi berguru tu lebih baik. Menghadap kan, orang kata berhadap dengan cikgu kan. Okay, lepas tu itu je lah nasihat Ain. Panjang lebar pula Sean lah pula. Okay, so terima kasih untuk semua penonton yang mengikuti episod kali ini. Kalau anda suka episod macam ini, mau saya jemput balik Cikgu Ain lagi, mau saya tanya soalan-soalan yang kamu rasa kita boleh tanya pemimpin
digital perempuan yang kamu rasa saya perlu tanya untuk dari KPM, kamu type dekat komen dan jangan lupa subscribe. Dan itu saja daripada saya, host Champion Podcast. Adios. Adios.